Bismillahirrahmanirrahim. Kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Menurut riwayat Ibnu Jarir, perintah mewajibkan puasa Ramadan diturunkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Perintah ini diturunkan setelah umat Islam mempunyai kekuatan akidah, kekuatan kepercayaan pada Allah dan hari akhirat, di mana mereka telah mantap dengan ibadat sembahyang serta sentiasa bersedia menerima perintah Allah dan melaksanakannya. Bila orang Islam sudah menengkar imannya, sudah kuat imannya, bersemayam pada tahun yang kedua Hijrah, Allah Ta'ala menurunkan wahyi menyatakan perintah bulan Ramadan, puasa Ramadan. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat ini menyatakan wajib berpuasa. Puasa pernah diwajibkan kepada umat nabi-nabi zaman dahulu, bukan saja pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama mengatakan wajib puasa. Tujuan puasa mengajar orang beriman bertakwa pada Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala, walaupun berlapar, berdahaga, letih. Firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan yang membezakan di antara hak dan batil, betul dan salah. Maka sesiapa di kalangan kamu yang hadir, yakni berada di tempatnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ayat ini menyatakan puasa yang diwajibkan itu ialah bulan Ramadan. Mengapa Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan? Kerana Ramadan ini ada fadilat, ada kelebihannya. Di antara kelebihannya, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala perintah supaya malaikat menurunkan Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ada ulama menyebut Baitul Izzah, ada ulama menyebut Mawaqi'un Nujum. Itu tempat diletakkan Quran di langit dunia. Diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan mengikut sebab-sebab yang berlaku dalam masa 23 tahun, tidak sekaligus. Daripada Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi SAW dalam masa 23 tahun, marhalah Makkiyah, masa Nabi duduk di Mekah, dan marhalah Madaniyah, masa Nabi duduk di Madinah. Dinyatakan kelebihan bulan Ramadan. Allah Ta'ala pilih Quran diturunkan padanya. Jadi Ramadan ini ada kelebihan. Dengan kelebihan itu Allah Ta'ala tentukan puasa yang wajib, yang menjadi rukun Islam pada bulan Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan, kena puasa. Macam mana nak tahu tiba bulan Ramadan? Dihuraikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati. Puasa dengan tengok anak bulan, dan hari raya dengan tengok anak bulan. Caranya ialah melihat anak bulan. Kalau tak nampak, sempurnakan 30 hari. Jadi hadis menerangkan Al-Quranul Karim. Hadis-hadis menafsirkan Al-Quranul Karim. Di sini perlunya hadis Nabi SAW. Kalau tidak, kita tak tahu bagaimana nak buat ibadat. Quran ialah menurunkan perintah-perintah yang umum, perintah dasar. Adapun detail dan huraiannya ialah hadis-hadis Nabi SAW. Bila Tuhan kata,
puasa ni bermula dengan akhir malam. Bermula dengan berakhir dengan akhir siang. Peringkat awalnya ada sahabat-sahabat terpaksa mengintai-ngintai macam mana nak tahu akhir malam, akhir siang ni. Maka dia jelaskan ialah bila masuk fajar itu awal siang. Jatuh matahari itu akhirnya siang. Itu sempadannya. Sekarang pula ada hisab mengikut perhitungan falak. Ilmu falak. Iaitulah berapa jam, minit yang keberapa. Itu dikira. Ini boleh dipakai. Dengan turunnya kedua ayat di atas, bulan Ramadan menjadi waktu berpuasa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebelum ini mereka pernah berpuasa juga, iaitu pada hari ke-10 bulan Muharram. Mereka puasa 10 bulan Muharram sebelum datangnya perintah Ramadan. Hari tersebut merupakan hari di mana Allah menyelamatkan Musa, menyelamatkan manusia, menyelamatkan manusia dari menjadi mangsa Fir'aun. Dan orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari yang sama. Yang ini 10 Muharram ni ialah hari Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya. Kita beriman pada Nabi Musa AS, mengutuk Fir'aun. Orang Yahudi percaya pada Nabi Musa. Orang Islam pun percaya juga. Ini hari besar. Maka Nabi dan sahabat berpuasa pada hari ini. Kemudian Allah Ta'ala turun perintah sebagai ganti untuk membezakan kita dengan orang Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu. Nabi kata pada orang Yahudi di Madinah, kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu. Memanglah kita orang Islam lebih berhak. Orang Yahudi ini kata dia percaya Nabi Musa. Bila Nabi Musa perintah, tak mau ikut Nabi Musa. Menyakiti hati Nabi Musa. Banyak kisah dalam Quran. Mereka menghina Nabi Musa, Nabi Harun. Tapi muliakan sangat. Dalam masa menghina. Kita orang Islam tidak. Tak boleh hina Nabi-Nabi. Hina Nabi-Nabi jadi kafir. Tak boleh. Tapi orang Yahudi biasa je. Hina Nabi-Nabi ini. Bunuh pun ada. Jadi puasa bulan Ramadan yang telah diperdukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perubahan arah kiblat merupakan cara yang membezakan antara orang-orang Islam dan ahli kitab. Termasuklah ubah kiblat daripada menghadap ke Baitul Maqdis kepada menghadap ke Makkah Al-Mukarramah. Ianya merupakan langkah ke arah meningkatkan kekuatan rohani, di mana kekuatannya amat penting bagi seseorang Muslim dalam menghadapi cabaran dari luar, dari dalam. Di mana puasa ni adalah cara untuk menguatkan roh kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita sanggup meninggalkan makan minum, meninggalkan kepuasan hawa nafsu yang dihalalkan pada waktu siang hari. Walaupun kita nak sangat, tetapi kerana perintah Allah Ta'ala, kita ikut, sanggup letih, sanggup dahaga, lapar dan sebagainya, menandakan kita meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, menjadikan orang Islam mempunyai ketahanan diri, sama ada menghadapi hawa nafsu dalaman dia sendiri ataupun menghadapi musuh-musuh Islam. Kedua perintah ini, yang ini perintah puasa dan kiblat, merupakan satu kepatuhan yang mutlak seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak kepatuhan kepada yang lain daripadanya. Oleh itu ia tidak boleh dijual beli dengan sebarang bentuk habuan di dunia atau ugutannya kerana kepentingan mematuhi perintah Allah dan Rasulnya yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih berharga dari segala-galanya. Mereka menerima perintah itu dengan sikap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dengar dan taat. Sama ada kita tahu hikmat, tak tahu hikmat, bila Allah Ta'ala perintah, tetap kita ikut. Allah Ta'ala haram, kita tak buat. Apa hikmatnya, apa tujuannya, kita tak tahu. Ini perbahasan ilmu maqasid syariat, tujuan syariat. Walaupun kita tak tahu, kita percaya.
sama ada mengetahui hikmah dan tujuannya ataupun tidak, kerana meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memerintah itu maha mengetahui segala yang membawa kebaikan kepada hamba-hambanya. Sementara Rasulullah SAW yang membawa perintah itu adalah benar dan amanah. Allah Ta'ala Tuhan kita sungguh. Nabi Muhammad SAW Nabi kita sungguh. Kita percaya benar dan amanahnya. Oleh itu, mereka menerima perintah tersebut dengan penuh yakin, tanpa berdetik sedikit pun di hati mereka perasaan ragu, tak ada syak sikit pun, percaya. Tu perintah, kita puasa, kita ikut kiblat bukan kerana baka keturunan ibu bapa buat, kita buat juga. Bukan kerana ikut pada orang. Kalau tak puasa orang puasa belaka, malulah kita. Bukan itu. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Perintah tersebut telah menambahkan semangat mereka untuk berjihad fisabilillah dan meningkatkan kerohanian mereka dalam menghadapi musuh dalam sebarang pertempuran penentu antara yang hak dengan yang batil. Mereka sangat meyakini bahawa apa yang datang dari Allah merupakan al-haq yang benar, dan yang lain darinya adalah batil yang salah, yang mesti dijauhi dan ditentang. Wallahu